Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua yang hadir pada talk kali ini. Okay, hari ini kami ingin membuat satu forum tentang speak confidently over the net. Singkatan je SCOT. Okay, kami dari UTM daripada program BEA dan mempersembahkan untuk subjek BLHC 4032 Pemikiran Kreatif dan Kritis. Okey, saya sebagai moderator Noaidi Fitri Iskandar bin Johor akan memperkenalkan para panel, iaitu panel pertama adalah Muhammad Zahid bin Zaharuddin, yang kedua Abdul Wafi bin Abdul Rahim, dan yang ketiga Muhammad Najmi Ashraf bin Ahmad Nazri. Okey. Okey, pengenalan talk ini ialah untuk membuat persediaan kemahiran komunikasi media masa sebagai satu elemen yang membantu graduan dalam mempertingkatkan kualiti keterampilan dan perwatakan. Okey, untuk panel yang pertama akan menghuraikan teknik mewujudkan keyakinan diri ketika berkomunikasi. Silakan Muhammad Zahid. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, teknik untuk mewujudkan keyakinan diri ketika berkomunikasi adalah pertama sekali kita kena tahu apa itu definisi komunikasi. Menurut S. Bernard Rosenblatt mendefinisikan komunikasi adalah suatu proses pemindahan maklumat, idea dan pemikiran daripada seseorang individu kepada individu lain dalam bentuk yang boleh difahami oleh kedua-dua pihak. Okey, antara teknik ini adalah fokus. Okey, fokus dengan apa yang ingin disampaikan dalam interaksi komunikasi anda dengan orang lain. Salah satu caranya adalah dengan menjaga kontak mata, menjaga sikap badan yang santai dan berbicara dengan tepat dan elakkan daripada terdengar seperti agresif atau merendahkan. Okey, teknik yang kedua adalah dengan bersikap bertenang. Sekiranya anda ingin bercakap dengan yakin, anda tidak boleh terburu-buru. Lakukan secara perlahan-lahan dengan satu idea muncul setelah yang lain dalam keadaan yang aman dan harmoni. Okey, itu penjelasan daripada panel pertama kita, Muhammad Zahid bin Zaharuddin. Okey, kita teruskan panel yang kedua, iaitu Abdul Wafi. Silakan Abdul Wafi. Okey, Assalamualaikum. Dengar? Jelas? Jelas. Okey, for soalan yang terima kasih kepada saudara Aidil Fitri kerana telah memberi laluan kepada saya. Okey, soalan yang telah diberikan adalah cara untuk penampilan peribadi yang menarik. So, saya akan terangkan tentang definisi terlebih dahulu. Keterampilan diri ini bermaksud kecekapan dan kemampuan seseorang individu yang tinggi dalam mengurus atau melaksanakan sesuatu bagi menyelesaikan masalah dan sebagainya. Personaliti penampilan, komunikasi dan etika kerja dan sebagainya adalah antara kriteria yang dapat mencerminkan keterampilan seseorang tu. Senang cakap, kita ni, keterampilan kita ni, luaran, menunjukkan imej dalaman kita seseorang peribadi tu. Okey, bagi pakar psikologi pula telah membuat kajian, dia telah mendapati bahawa penampilan, paras rupa, gerak-geri dan air muka juga sangat besar bagi meningkatkan daya pengaruh seseorang. Orang yang memiliki penampilan yang menarik, keyakinan diri yang tinggi dan kalau boleh dia petah bercakap, kalau contohnya dia dalam berkomunikasi dalam individu ataupun berkumpulan, kita dapat lihat yang dia ni memang kata bagus dan sangat boleh diolah semula dari segi menjalankan tugas untuk yang dijalankan. Okay, seperti daripada Anna Avanti pun pernah berkata, pakaian bagaikan kulit kedua sehingga gaya berbusana mampu mencerminkan kepribadian penggunanya. Di situ agak jelas tak ini, Adil? Oh, okey. Saya ada soalan untuk Abdul Wafi. Okey, boleh saya minta 2 tip untuk graduan
untuk melakukan aktiviti yang boleh ambil orang kata apa untuk tingkatkan penampilan yang menarik. Okey, dua tips Aidil. Bagi saya, okey, dua tips yang bagi saya utama, faktor utama dalam untuk meningkatkan keterampilan peribadi. First adalah individu tersebut haruslah aktif. Dari segi contohnya bersukan kan. Kalau contohnya dia orang bersukan ataupun menjalankan aktiviti luar, semestinya dia akan berinteraksi dengan orang lain. Contohnya kalau bersukan bermain futsal ke apa, dia mesti ada dia punya kumpulan dia. So kat situ dia akan mengasah rezeki sikit demi sikit bagi graduate ataupun student yang lepas keluar je. Jadi kat situ dia orang boleh asah bakat dia orang untuk bersosial lah dari segi kata kehidupan luar. So bagi tips yang kedua bagi saya adalah kena up to date. Kena up to date. Kena up to date dengan isu semasa. Contohnya seperti macam dari segi pakaian, contohnya sekarang ada perubahan kata dari segi yalah cara kita orang kata bergaya apa semua. Lepas tu kalau up to date contohnya isu banjir. Kalau isu banjir, isu banjir kita boleh buat topik ataupun kita boleh jalankan aktiviti. Contohnya buat sukarelawan untuk bersihkan rumah ke apa ke yang dekat banjir tu, mangsa banjir. So kat situ orang kata salah satu orang kata cara yang orang kata mudah. Dari segi kita dapat mengasah bakat kita dalam bersosial. Di situ juga kita dapat mencari kawan baru. Orang kata untuk luaskan circle kita. Saya rasa situ saya dah dapat jawab dah soalan bagi saudara Aidil. Okey, baik. Terima kasih pada panel kedua kita iaitu Abdul Wafi. Okey, seterusnya saya memberi laluan kepada panel yang ketiga iaitu Muhammad Najmi Ashraf. Okey, terima kasih kepada moderator. Saya akan menerangkan tentang komunikasi lisan dan komunikasi bukan lisan. Okey, poin pertama, komunikasi lisan ini adalah komunikasi terbuka. Jadi untuk memulakan komunikasi dengan baik, maka seseorang itu amat penting untuk menjaga hubungan dengan orang yang ingin kita berkomunikasi. Maka kita harus menggunakan perkataan dan bahasa yang baik seperti mana di poin yang kedua. Okey. Seterusnya, mendengar. Okey, apa yang dimaksudkan dengan mendengar? Okey, seseorang pendengar yang baik mampu menggunakan komunikasi lisan dengan efektif kerana mampu memahami apa yang sedang dibicarakan. Seterusnya ialah menanyakan soalan. Apa yang dimaksudkan dengan menanyakan soalan? Ianya ialah untuk memahami apa yang sedang dibicarakan. Jika kita sedang berbicara tentang kedai yang menyajikan makanan yang baik, yang sedap, maka kita haruslah bertanya tentang kedai tersebut. Mungkin kita harus menanyakan tentang portion dan sebagainya. Okey, untuk poin seterusnya. Okey, dalam komunikasi, kita harus ada masa untuk menamatkan komunikasi tersebut. Dan cara itu akan memberi impact sama ada baik ataupun buruk proses komunikasi yang telah berlaku. Jadi, gunakanlah cara yang sesuai untuk menamatkan komunikasi itu agar orang tersebut mempunyai perasaan yang baik tentang kita. Okey, so untuk komunikasi bukan lisan. Komunikasi bukan lisan ini berkaitan dengan gerakan badan, postur, kedudukan badan dan sebagainya. Ianya digunakan untuk menyampaikan emosi atau menunjukkan sikap seseorang itu. Jika dia duduk mungkin pusing-pusing sebegini, mungkin dia sedang bosan. Okey. Seperti mana moderator tersebut. Okey, postur badan juga boleh menunjukkan tentang keadaan seseorang. Mungkin jika dia sedang fokus, seseorang mungkin boleh dilihat duduk seperti begini ataupun sedang bosan. Jadi ianya boleh menunjukkan seseorang itu keadaan seseorang itu. Okey, postur terdapat dua iaitu terbuka dan juga tertutup. Tertutup ini boleh dikategorikan sebagai menyilang tangan dan ataupun kaki. Ianya menunjukkan bahawa seseorang itu adalah berkeyakinan diri yang tinggi. Okey, so untuk postur terbuka, seseorang itu mungkin sedang duduk dengan santai untuk mendengar perbualan itu dengan cara yang relax dan fokus yang baik.
Okey, poin yang terakhir adalah mata. Okey, mata lebih berkaitan dengan eye contact dan ianya adalah komunikasi bukan lisan yang sering dilihat dan diperhatikan semasa berbual. Misal kata saya sedang berbual dengan seseorang, kita harus mengaplikasikan eye contact dengan baik untuk menunjukkan bahawa kita sedang fokus untuk berbicara dengan orang tersebut. Okey, itu sahaja yang dapat saya kongsikan dan apa yang dapat saya simpulkan pada perbincangan ini adalah dalam menghadapi kehidupan kita sebagai komuniti dalam sebuah masyarakat, kita harus menggunakan cara berkomunikasi dengan betul. Maka sesuaikanlah penggunaan bahasa dan intonasi kita walau di mana jua kita berada dan dengan siapa kita berbicara. Itu daripada saya. Terima kasih. Okey, terima kasih pada panel ketiga kita, Muhammad Nabi Ashraf. Okey, kami uh, kami ingin membuka soalan kepada yang menonton talk ini. Jika ada persoalan yang terlintas di fikiran, boleh bertanya kepada panel-panel kita sendiri. Okey, saya ingin bertanyakan tentang satu soalan, iaitu pada Najmi Ashraf. Adakah komunikasi bukan lisan ni boleh digunakan dalam media massa? Maksudnya contoh sekarang kelas online dan kebanyakan student tak banyak buka kamera disebabkan line tertentu. Adakah penyampaian itu berkesan dalam sistem pembelajaran kita sekarang? Okey, untuk menjawab pada pandangan saya, jika di kawasan itu mempunyai jaringan internet yang tidak baik, maka lisan tersebut tidak dapat disampaikan dengan baik. Apa yang dimaksudkan dengan lisan adalah kita harus mempunyai komunikasi dua hala di mana kita harus bertanya dan menjawab soalan, dan jika perkara itu tidak ada di dalam proses tersebut, maka prosedur itu tidaklah baik. Maka apa yang ingin disampaikan mungkin tidak tepat dan mungkin disalah tafsir oleh pelajar tersebut. Okey, baik. Jawapan yang agak tepat daripada panel ketiga kita. Okey, daripada penonton yang menonton, ada soalan boleh diajukan kepada kami. Okey, untuk saya dapat soalan daripada penonton kita yang bertanya pada saya. Okey. Dia ingin mengajukan kepada panel pertama kita, iaitu Muhammad Zahid. Okey, Encik Zahid, macam mana untuk kita kekal bertenang dalam situasi yang agak orang kata tegang, maksudnya agresif. Maksudnya antara dua orang berbalah. Macam mana kita nak kekalkan kita punya ketenangan kita tu? Maaf, Encik Zaid, mic anda tak buka. Okey, soalan dia macam mana cara untuk mengekalkan dalam keadaan yang bertenang dalam komunikasi yang sedang agak bercelaru, adalah cuba untuk berfikir secara matang dan menyampaikan dalam keadaan yang lebih dalam keadaan suara yang agak rendah, bukan dalam keadaan suara yang agak agresif. Itu saja.
Okey, saya dapat soalan yang panas daripada WhatsApp saya. Okey. Ada yang bertanyakan pada panel kedua kita, Abdul Wafi. Okey. Macam mana media masa ni dapat mencerminkan bab kata orang menajamkan kita punya personality kita tu, adakah dengan cara menexpose diri dengan sosial media lebih meningkatkan confidence seseorang? Soalan panas Ya. Apa tadi soalannya, dia kata macam mana nak expose. Ya. Bagi saya pandangan tu, okey, terima kasih kepada yang telah melontarkan soalan kepada saya. Bagi saya social media ni satu orang kata platform untuk kita mendidik dan orang kata menonjolkan diri. Bagaimana orang kata dia sebenarnya personality dan sikap ni bergantung. Sebenarnya dia dua benda yang berbeza. Personality adalah diri kita sendiri dan sikap tu bergantung kepada seseorang tu. Maksudnya kata personality, okey, seseorang itu adalah dia, contohnya dia efektif, dia cekap dan dia matang. Tapi kalau sikap, contohnya dia dengan kawan, sikap dia dengan kawan lain. So kat situ bagi saya kita kena membezakanlah personality dengan sikap. So kalau media platform, kalau contohnya dari segi social media ni adalah kita menunjukkan personality kita. Kata apa yang kita minat, apa yang ni. So kat situ kita nampak lebih efektif. So kata kat situ kita akan didik kata diri kita ni untuk lebih kata up to date. Kan seperti yang saya terangkan tadi, antara yang tips untuk kata meningkatkan keterampilan diri adalah first adalah up to date, dan second adalah aktif dari segi kata sport ataupun aktiviti-aktiviti yang berfaedah lah. Macam tu je. Saya dah jawab tak soalan tadi tu? Okey, baik. Soalan itu agak panas dan ya, Encik Abdul Wafi kita dapat menjawab soalan itu dengan baik. Okey, yang mana malu ingin bertanya tu boleh teks pada kita punya Microsoft Team dekat bawah. Okey, untuk panel yang ketiga kita ada yang bertanya, adakah psikologi seseorang tu menyebabkan seseorang itu tidak sengaja mempengaruhi lenggok badan? Okey, lenggok badan dan juga psikologi. Ya. Okey, pada pendapat saya, jika psikologi ataupun pemikiran seseorang itu mungkin tengah serabut, memikirkan masalah dan sudah pasti lenggok badannya juga menggambarkan apa yang sedang difikirkan. Jadi ianya ada kaitan dengan psikologi. Jika seseorang itu mungkin tengah memikirkan hal rumah tangga dan dalam masa yang sama tuan moderator pergi bertanya tentang kabar, mungkin dia akan memarah anda. Itu apa yang saya boleh sampaikan. Okey, baik. Okey, baik. Okey, setakat ni tiada lagi soalan yang saya terima. Buka balik tajuk. Ada lagi sebarang soalan yang ingin ditujukan oleh ni? Okey, kalau tiada persoalan lagi, kami ingin menutup tirai talk ini. Boleh. Yang mana free tu yang ni bolehlah buka kamera untuk kita ambil gambar ramai-ramai. Kalau yang free lah. Nawi tu wajib buka kamera. Muhammad Nawi tu. Nawi tu memang wajib kena buka kamera tu. Dia salah seorang student yang terbaik lah dalam FTK ni. Saya dengar khabar lah. Pernah dah buka. Okey.
Suraya tu boleh juga ke buka kamera. Suraya. Okay, saya ingin ambil gambar lah talk ini. Okay, baik. Sekejap Okay, baik. Okay, untuk talk ini terima kasih yang sudi hadir dan memeriahkan dengan soalan-soalan yang agak baik dan ribuan terima kasih pada ahli jawatan group untuk menjayakan talk ini. Okey, itu saja. Sekian. Terima kasih.